Pemimpin dakwa Azmin Ali punca PN kalah di PRK Dun Mahkota. Rina Harun tidak berhasrat pertahan jawatan dalam Bersatu. Syafi Abdal sehaluan dengan Haji Jinor berhubung keperluan tambah kerusi. Muhyiddin Yassin gagal dapat pasport sementara ke Uzbekistan. Penganalisis berpandangan formula kerajaan perpaduan tidak sesuai di Borneo. 30 Oktober jadi penentu buat Najib Razak berkait kes 1MDB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Azmin Ali didakwa menjadi punca kepada kekalahan gabungan itu dalam PRK Mahkota baru-baru ini. Menerusi laporan FMT, seorang pemimpin Bersatu yang enggan dinamakan berkata Azmin tidak melakukan tugasnya dengan baik dalam menggemblengkan jentera gabungan itu. Sumber yang merujuk kepada petugas pilihan raya gabungan itu berkata pusat operasi PN tidak berkomunikasi dengan jentera luaran ketika melaksanakan kempen. Sumber itu berkata satu lagi kesilapan dilakukan Azmin dan juga Ketua Penerangan PN adalah apabila bergantung kepada orangnya sendiri merujuk kepada ahli Bersatu yang sehaluan dengannya. Selain itu, katanya Azmin sepatutnya menarik pimpinan komponen lain untuk berkempen bagi calon PN. Sabtu lalu, PN kalah teruk selepas calonnya Haizan Jaafar dari Bersatu hanya mendapat 7,347 undi berbanding calon Barisan Nasional Syed Hussein Syed Abdullah yang menerima 27,995 undi. Sumber mendakwa Rina Harun tidak akan mempertahankan jawatan Ketua Wanita Bersatu pada pemilihan parti bulan depan. Sumber yang enggan dinamakan mendedahkan kepada FMT berkata bekas menteri berkenaan menarik pencalonannya minggu lalu. Katanya pencalonan Rina akan dibuat secara rasmi pada Jumaat apabila senarai calon bagi pemilihan parti didedahkan. Sumber itu juga berkata Naib Ketua Sayap Wanita Mas Ermiyati Samsudin dijangka mengambil alih jawatan Rina. Ditanya mengapa Rina yang juga bekas ahli Parlimen Titi Wangsa menarik pencalonannya, sumber berkata Mas Ermiyati terlalu kuat ketika ini. Rina yang dilantik mengetuai Sayap Wanita Bersatu pada 2017 mempertahankan jawatan sayap itu yang dikenali sebagai Sri Kandi pada 2020. Rina keluar UMNO pada 2016 untuk menyertai Bersatu. Presiden Parti Warisan Datuk Seri Muhammad Syafi Abdal sehaluan dengan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg difahamkan ia berhubung keperluan untuk menambah kerusi parlimen bagi Sabah dan Sarawak. Katanya tiada penambahan kerusi parlimen di peringkat Sabah sejak negara mencapai kemerdekaan sedangkan ia termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar pada Majlis Sembang Santai bersama media pada Rabu. Ahli Parlimen sempurna itu berkata sudah tiba masanya untuk pelaksanaannya dengan mengambil kira pertambahan kerusi Dewan Undangan Negeri Sabah yang kini sudah mencapai 73 kerusi ketika ini. Jelas beliau lagi pindaan sempadan bukan hanya bergantung kepada kawasan tetapi jumlah pengundi yang ada. Peraduan bersama Netstep bagi minggu terakhir kini telah tamat. Berikut adalah senarai pemenang mingguan bagi 27 September 2024. Dengan ini, peraduan bersama Netstep bagi edisi kali ini secara rasminya telah berakhir. Kami ingin merakamkan penghargaan kepada semua peserta yang setia menyertai peraduan ini sepanjang 3 bulan. Kami juga dengan sukacitanya ingin mengumumkan pemenang Grand Prize yang menunjukkan prestasi cemerlang dengan konsisten menjawab soalan dengan pantas dan tepat setiap minggu. Tempat pertama, Rikrudin. Tempat kedua, Ismail Baharud.
Tempat ketiga, Fauzi Ipoh. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Kami berharap dapat berjumpa lagi dalam peraduan akan datang. Terima kasih atas sokongan setia anda. Mahkamah Session Kuala Lumpur menolak permohonan Muhyiddin Yassin untuk mendapatkan pasport antarabangsanya buat sementara bagi membolehkan bercuti di Uzbekistan. Menerusi laporan sebuah portal, Hakim Azura Alwi membuat keputusan itu selepas mendapati alasan dikemukakan Muhyiddin tidak mewajarkan mahkamah melepaskan pasport antarabangsa berkenaan. Katanya pemohon masih boleh bercuti atau meraikan apa-apa kerajaan cuma bukanlah di luar negara. Muhyiddin memohon mahkamah mengembalikan pasport selama 8 hari bermula 4 hingga 14 Oktober depan bagi membolehkan beliau dan isteri melakukan perjalanan singkat ke Uzbekistan sebagai bentuk rehat dari pelbagai cabaran dihadapinya. Dalam prosiding itu, Peguam Hisham Teh Pok Tek yang mewakili Muhyiddin berhujah tiada risiko anak guamnya untuk melarikan diri kerana ahli keluarganya berada di Malaysia. Bagaimanapun pemohonan itu dibantah Timbalan Pendakwa Raya Nur Alis Ahmad kerana alasan diberi Muhyiddin adalah remeh dan tidak munasabah. Mahkamah sebelum ini beberapa kali membenarkan permohonan Muhyiddin untuk mendapatkan sementara pasport antarabangsanya atas pelbagai alasan termasuk mendapatkan rawatan perubatan, menghadiri program di luar negara dan majlis graduasi cucunya di London. Formula kerajaan perpaduan yang dipraktikkan peringkat persekutuan ketika ini mungkin tidak sesuai untuk dilaksanakan kerajaan negeri Sabah selepas pilihan raya negeri itu yang dijangka tahun depan. Pemerhati politik Profesor Madya Dr. Lee Kwok Tiong dalam laporan Malaysia Gazette berkata, ia kerana ketika ini sudah wujud pergeseran antara parti-parti komponen Barisan Nasional dan Pakatan Harapan di negeri itu berhubung beberapa isu. Jelas beliau yang juga pensyarah kanan Sains Sosial Universiti Malaysia Sabah, hubungan tidak harmoni memberi gambaran gabungan parti komponen BN dan PH sukar untuk bekerjasama bagi membentuk kerajaan negeri yang kukuh selepas PRN Sabah. Katanya pertikaman lidah antara pemimpin kedua-dua belah pihak yang berlaku ketika ini sebenarnya mempermudahkan kepimpinan tertinggi membuat keputusan iaitu mungkin tidak meneruskan kerjasama seperti kerajaan perpaduan di Sabah. Hubungan antara pemimpin UMNO dan DAP Sabah ketika ini turut terkesan disebabkan isu pensijilan halal yang tercetus antara pemuda UMNO Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh dan naib pengerusi DAP Teresa Kok. Ia selepas ahli jawatan kuasa DAP Sabah, Datuk Chan Fung Hin mengingatkan UMNO mengenai kepentingan parti itu mengawal pemimpin pemudanya menjelang PRN Sabah akan datang. Tambah Fung Hin, DAP akan terkesan dalam politik Sabah sekiranya UMNO tidak dapat mengawal atau menangani pemimpin pemuda yang berani memperjuangkan agenda mereka sendiri. Mahkamah Tinggi menetapkan 30 Oktober ini untuk memutuskan sama ada Najib Razak perlu membela diri dalam kes rasuah 1MDB. Hakim Colin Lawrence Sequeira menetapkan tarikh keputusan itu selepas mendengar hujahan daripada pihak pendakwaan dan pembelaan selama 12 hari sejak 19 Ogos lalu. Katanya beliau akan menyampaikan keputusan sama ada untuk memanggil tertuduh membela diri selepas kes pendakwaan selesai. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada kedua-dua pihak atas hujahan yang mendalam dan penyelidikan yang baik. Pada 30 Mei lalu, pihak pendakwaan menutup kes mereka selepas memanggil seramai 50 saksi. Najib berdepan 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah 2.28 bilion ringgit yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun M-Bank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.